أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tak bunyi lagi suara orang-orang mati asal-asal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, bagi Ustaz Safian atau lebih Muslim, kita bagi Ustaz Nazir Masjid Al-Hasanah, seluruh kuasa pengurusan masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat, dan yang kita raih-raihkan pada malam ini, yang kita utamakan pada malam ini, ahli panel kita yang berada di hadapan. Bermula di sebelah kanan saya, guru kita Fadil Ustaz Zarli yang datang jauh daripada Rawang, dan di sebelah kiri ni saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi, tuan-tuan. Setiap bulan jumpa Ustaz Jalil kita. Seterusnya kita ada jurubahasa pada malam ini yang mudah-mudahan yang berada di sini atau di rumah sama-sama dapat ambil manfaat daripada perbincangan pada tahun ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kalau tengok di poster atau e-poster yang diedarkan, sepatutnya moderator slip sikit malam tipe yang naik ini sihat pula. Saya menyampaikan salam daripada yang bahagia Fadil Ustaz Bakhtiar Fitri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mohon maaf tak dapat bersama malam ini, bergegas balik ke Kelantan sebab ayah mertuanya ditidurkan dan di ICU. Jadi keluarga semua diminta balik, baru bergegas balik tadilah. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan yang terbaik kepada ayah mertua Ustaz Bakhtiar, insya-Allah. Jadi tak apalah, Ustaz Bakhtiar terpaksa bertugas khidmat kepada orang tuanya. Jadi insya-Allah yang mana ada malam ini kita sambung insya-Allah dengan tajuk forum yang masih sama, mengekalkan perbincangan kita tentang satu ibadat yang besar tapi ada kebimbangan, iaitu korban yang tertolak. Benda ni yang kita bimbang. Sebab apa? Sebab kita takut ayat ataupun perkataan yang kita dengar sangat pendek dalam Al-Quran tetapi memberi kesan yang besar, sama ada kesan baik ataupun buruk kepada hari akhirat kita. Kita baca fasalli rabbika wanhar, sepatah je ujung tu Allah suruh kita salat dan suruh kita menyembelih binatang ternak, buat korban, tapi kita bimbang ada korban yang tertolak di sisi Allah. Jadi untuk dapat perbincangan yang lebih lebar panjang, insya-Allah malam ini bersama dengan ahli panel kita yang pertama, seperti disebut oleh kursi majlis, Bahagia Fadil Ustaz Zuramdi Al-Razali, yang saya yakin tuan-tuan selalu dengar setiap minggu Mutiara Mutali Hikmah dan munajat setiap hujung minggu hari Jumaat pada 11 petang dan ulangan pada hari Ahad jam 8 pagi. Kadang-kadang Ustaz Zul pagi kita pergilah sekali. Begitulah insya-Allah. Jadi Ustaz Zul untuk pusingan pertama Ustaz boleh ke sana? Insya-Allah untuk pusingan yang pertama kita bagi Ustaz Adil betul-betul urat dulu. Jauh ni datang insya-Allah. Kita nak mungkin mula dengan mukadimah Ustaz tentang ibrah ataupun pengajaran daripada peristiwa korban, yang mana kisah ini dimulakan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam yang menyembelih, istilahnya menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pasti banyak pengajaran yang ada di dalamnya. InsyaAllah kita dengarkan kupasan pusingan yang pertama dalam masa lebih kurang 15 ke 20 minit dan baru saja lagi. Falyatafaddal ma'duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa la wa ba'd. Terima kasih Ustaz Zan, rakan saya Ustaz Jalil, rakan saya Ustaz Ali Ahmad, insya-Allah, Tuan Nazir Sahibul Fadilah Ustaz Ban, dan seluruh tim ahli jawatan kuasa Masjid Hasanah Bani,
seterusnya Al-Fadhil, tuan-tuan imam kita. Dan sebenarnya Ustaz Izzat, yang paling penting malam ini ialah sidang jamaah sekalian. Nampak kan? Kita ni tak penting sangat. Sebab kalaulah saya tak boleh datang, ada orang lain ganti. Tapi kalau semua orang tak datang, program tak jadi. Jadi sebab itu tuan-tuan lebih penting daripada kami. Jadi sebab itu saya nak mengambil berkat daripada semangat tuan-tuan untuk membincangkan tajuk yang berat pada saya. Dan antara tajuk yang pada saya Ustaz, antara susah saya rasa bila kita nak berkatakan. Baik, tajuk kita pada malam ni tentang korban yang tertolak. Saya macam perasan Ustaz Izzat, kita ada macam dua gear lah kot ya, dalam perjalanan kita ni. Saya lihat yang pertama, sama ada kita mahu atau tidak, kita nak berbincang pada malam ni tentang terlebih dahulu pentingnya kita berkorban. Itu gear yang pertama. Setelah kita berkorban, barulah kita masuk gear yang kedua. Adakah korban kita itu diterima atau ditolak? Sebab saya takut nanti mendalam sangat perbincangan kita, korban tertolak, ramai orang kata baik tak payah korban. Korban pun tertolak. Sebab itu semua yang dikasihkan, saya nak mengajak semua yang saya kasihi dan hormati adik-beradik saya di sini, mari kita tengok pentingnya. Penting sekira-kira, marilah sambil saya bercakap dalam tempoh 15 minit yang diberikan ini, marilah kita doa pada Allah, ya Allah, jadikanlah setiap yang duduk di bawah bumbung Masjid Hasanah ini Engkau taufikkan kami pada tahun ini untuk berkorban. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Jadikanlah ya Allah setiap orang, setiap individu yang ada dalam masjid ini Engkau taufikkan kepada kami untuk kami melakukan korban. Bukan hanya mendengar tentang korban, bukan hanya melihat korban dilakukan, bukan hanya menerima daging korban, tetapi setiap orang akan turut bersama Allah berikan taufik untuk berkorban. Dan untuk kita dapat, sehingga kita Masya Allah akan cuba peruntukkan benar-benar apa yang Ustaz Izzat sebutkan sebentar tadi. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran, pada satu-satu ayat dalam Al-Quran, pada satu-satunya ayat yang lain Allah sebut Al-Kawthar. Dan Al-Kawthar dalam Al-Quran hanya ada satu saja ayat pada satu tempat. Kemudian Wanhar juga hanya ada pada satu ayat, pada satu tempat. Kerana sebab sangat terhadnya waktu nahar tersebut. Jadi kalau kita tuan-tuan tak dapat tahun ini azam dan Allah tak taufik, kita takut Masya Allah, kita tak tahu sama ada tahun hadapan kita tu akan berkorban atau tidak. Sebab saya tengok tadi di TV kita 15 hari lagi ya, waktu untuk kita berkorban. Baik tuan-tuan, saya lebih suka kalau dapat berbincang malam ni dalam bentuk perbincangan ya, bukanlah satu kuliah. Saya tak layak untuk memberikan kuliah, apatah lagi ceramah. Marilah kita tengok dan doa terlebih dahulu, ya Allah, fahamkan kami tentang pentingnya korban untuk kami turut berkorban. Sebab agama, kata Nabi, apabila Allah nak seorang hamba jadi baik, Allah fahamkan tentang agama. Ini biasa kita lihat, kita dengar para asatizah kita membacakan hadis daripada riwayat Bukhari daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa, kata Allah, yang Allah nak dianya baik, maka pertama yang Allah lakukan adalah yufaqih, akan difahamkan dia tentang agama. Dan tuan-tuan, kalaulah agama itu satu benda, maka yang paling penting dalam benda tersebut adalah korban. Supaya kita nampak perkara tersebut. Justru semua yang dikasih sekalian, saya rasa saya nak ajak kita berbincang untuk nampak pentingnya tidak, kita kena lihat kepada falsafahnya. Kita tahu tentang sejarah Nabi Allah Ibrahim, kita tahu sejarah Nabi Allah Ismail,
Ramai kita tahu sejarah tentang Siti Hajar. Saat takbir dilaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kita lakukan sembelihan pada ketika itu. Tetapi malangnya kadang-kadang kerana kita tak nampak falsafah korban, yang kita nampak daging korban. Sebab tu berkelahi, siapa curi ekor, siapa bawa balik kepala, siapa yang ambil bahagian batang pinang. Akhirnya setiap tahun diulang benda itulah yang dibincangkan, dan seolah-olahnya itulah dia. Kerana itu semua yang dikasih sekalian, sekali lagi ya Allah, berilah kami faham untuk kita nampak penting ni semua yang dikasih sekalian. Apa kata kita keluar sedikit keluar negara, Ustaz Izzat? Sebab saya nak ambil berkat Ustaz Izzat yang sering berada di luar negara. Boleh tak? Ketika komunis berkuasa penuh di China, tuan-tuan, yang kita tengok sejarah dan kita tahu komunis itu adalah sebuah ideologi yang memang sangat memusuhi agama. Kita biasa dengar perkataan Karl Marx yang menganggap bahawa agama ni hanya seperti candu. Kita solat ramai-ramai ni seperti orang makan candu untuk lupakan apa yang orang buat pada kita. Ketika Yuri Gagarin dia keluar daripada dia punya kapal angkasa dan kemudian terapung di angkasa buat kali pertama, dia terus memberi mesej, aku telah sampai nun ke langit tetapi aku tidak jumpa Tuhan. Kalau di langit tidak jumpa Tuhan, Tuhan itu tidak ada, maka agama itu tidak wujud. Baik, ideologi yang seperti ini apabila dia menjadi kuasa. Saya nak ambil kes di negeri China satu masa dahulu, maka menjadikan bahawa siapa-siapa yang mengamalkan ajaran agama akan ada hukuman-hukuman. Saya sangat terkejut Ustaz bila kita pergi ke dulu masa USSR bila mula merdeka. Rupanya siapa baca Quran ada penjara sekian tahun. Barang siapa didapati solat sekian tahun disebat, sekian tahun di penjara dan disebat. Barang siapa yang solat dia boleh dihukum bunuh. Ada dia punya undang-undang tentang orang melakukan ibadat. Baik, semua yang saya kasih nak cerita cepat saja. Sehinggalah ketika mereka kian terbuka, sebab nanti hari ini kian terbuka walaupun dengan ideologi yang sama, kemudian mereka menganggap bahawa kemudian nak bagi agak, sebab di sana ramai umat Islam dan juga agama lain, maka mereka membuat keputusan mereka orang kata tolerate dengan agama dan menganggap agama sebagai culture, budaya. Oh, yang ramai-ramai macam orang menari itu, oh tu budaya. Oh, yang solat-solat tu budaya. Oh, baik. Sekarang oleh kerana umat Islam yang jumlahnya lebih ramai daripada kita penduduk Malaysia, sebab umat Islam di China lebih ramai daripada seluruh penduduk Malaysia ini, maka pada ketika itu mereka sekarang berbincang. Saya nak ajak tuan-tuan berbincang dalam satu persidangan yang dilakukan oleh para pemimpin komunis pada ketika itu, kerana umat Islam ada 2 hari raya dan mereka nak benarkan hanya 1 raya saja diraikan sebagai dianggap merupakan budaya mereka. Jadi kita tahu kita ada 2 hari raya tuan-tuan kan, tetapi nak pilih hanya 1 saja. Kita ada Aidul Adha, kita ada Aidul Fitri, tetapi nak dibenarkan hanya 1 saja raya yang disambut oleh umat Islam. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebelum kita mendengar keputusan keluar daripada perbincangan di dalam parlimen mereka, kalau saya survey kepada kita di Malaysia ni sekarang tuan-tuan, sekiranya ditanya kepada seluruh penduduk di Malaysia, wahai saudara, dalam interview, kalau hanya dibenar pilih 1 saja raya daripada 2 raya dalam Islam, mana 1 yang agaknya tuan pilih, puan pilih? Agaknya tuan-tuan, saya nak dengarlah suara ramai, agak-agaknya mana 1 dipilih raya oleh umat Islam di Malaysia? Tuan-tuan bercakap tak dikira melanggar SOP ya? Sebab ramai memang takut nanti, Masya Allah ya. Siapa? Ustaz? Ada yang Ustaz Ahmad? Apa? Ada sahabat jawab. Panjang.
Saya tanya sikit je. Okey. Sama settlekan dulu. Tuan-tuan, agaknya tolong saya tinggal 5 minit. Okey, tinggal 5 minit. 5 minit saja masa lagi. Tuan-tuan tolong saya bagi cepat masa saya. Mana satu mungkin dipilih oleh rakyat Malaysia, tuan-tuan? Aidil Fitri atau Aidil Adha? Masya Allah. Pastikan tidak. Ya, kalau jawab jawapan lain, Masya Allah, mungkin saya kena ban dan kena marah mungkin. Pandai-pandai, ya Allah. Aidil Fitri, sebelum datang Aidil Fitri, Bangi dia antara tempat yang paling sibuk, tuan-tuan. Kerana orang nak beli baju supaya hari raya tersebut meriah dengan baju baru. Tetapi saya tak tahu sama ada nanti Aidil Adha akan ada semeriah yang sama. Jadi sebab itu jawapannya senang. Apa dia? Mestilah kami memilih Aidil Fitri. Dan sekarang saya dapat kontak daripada Parlimen yang membincangkan mana satu yang dibenarkan, mana satu tak dibenarkan. Maka jawapannya semua yang dikasih sekalian, untuk rakyat yang beragama Islam di China pada ketika itu, yang dibenarkan adalah Aidil Fitri. Dan barang siapa yang melakukan korban akan ditangkap, boleh sampai dibunuh. Tentulah sekejap, tuan-tuan, kita fikir, bagusnya, kerana benarkan apa yang kami suka, dapat apa yang kami hendak. Tapi semua yang dikasih sekian sebab mereka mengkaji apa ada di sebalik Aidil Adha. Mereka kaji apa yang ada di sebalik sembelihan korban berbanding dengan Aidil Fitri. Maka sebab itu mereka sangat gemetar dan takut kepada kesan pada saat andai umat Islam memahami falsafah korban secara ringkas, tuan-tuan, secara simple, secara pendek. Aidil Fitri dia sebenarnya adalah sebuah raya kerana kita telah berpuasa sebelumnya, dan tujuan puasa adalah nak didik hati manusia, leburkan nafsu mereka. Maka sebab itu bila kita leburkan nafsu, didik nafsu kita, maka lahirlah setiap orang yang melalui ibadah Ramadan tersebut pada Aidil Fitri, maka lahirlah orang-orang yang baik. Sebab orang baik ialah orang yang mampu mengawal hawa nafsunya dengan ibadah puasa. Jadi nampaknya bagi kerajaan Cina dulu, orang baik memang kita perlukan. Tetapi korban melahirkan apa, tuan-tuan? Korban yang kelihatannya kita katakan hanya 4 hari saja pada hari Nahar, ke-10 daripada bulan Zulhijjah, dan 3 hari Tashrik kemudian daripadanya sampai pada Asar saja. Dan kita dapati pada 4 hari ini sahajalah, tetapi 4 hari ini sahajalah rupanya memberi roh kepada umat Islam, yang kalau tadi membentuk umat Islam supaya menjadi umat Islam yang baik, tetapi korban membentuk manusia menjadi terbaik. Jadi beza, tuan-tuan, antara baik dan terbaik. Kenapa? Sebab tuan-tuan perasan tak, kat kampung kita, kat sekolah menengah dulu, yang selalu kena buli budak mana? Budak baik. Budak baik selalu kena buli. Tetapi orang tak boleh buli budak terbaik sebab dia menjadi pemimpin. Maka kerana itu, Masya Allah, roh daripada ibadah korban ni semua yang saya kasih sekalian, Allah jadikan dalam bentuk satu ritual dengan gambaran sejarah yang sangat mantap dalam hujah daripada Quran. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya nak membentuk dalam jiwa seorang manusia sanggup berkorban demi semata-mata nak dekatkan diri dengan Allah. Nabi Allah Ibrahim, kenapa tuan-tuan kalau kita tengok dalam tafsir, saya lihat dalam tafsir Yaqut wal Marjan fi mubhamati ayatil Quran, seorang ulama menuliskan bahawa cukup saya memetik nama Ismail, kita faham beratnya korban. Sebab Ismail, mungkin saya nak sebut tapi takut di sini ada yang nama Ismail kecil hati. Ustaz, biarlah saya yang punya diri yang menterjemahkan nama saya. Kamu Zuramli. Elok saya tanya tuan-tuan, mungkin ada di sini sebab ulama tersebut menyatakan bahawa memetik keluar dan menyebut Ismail telah faham betapa beratnya korban yang berlaku juga pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Sebab demi nak dekat diri dengan Allah. Jadi semua yang dikasihkan, saya kena berhenti dulu. Mungkin
kita tengok bincang nama Ismail tu, orang kata PM tepi. Tapi yang penting, apa yang saya nak kongsikan untuk diri saya sendiri adalah bahawa ibadah ini membentuk seorang ayah-ayah terbaik, isteri-isteri terbaik, suami-suami terbaik, ahli jamaah terbaik, dan akhirnya terangkat menjadi umat terbaik. Barulah Allah puji kita dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ila akhiril ayat selesai. InsyaAllah saya kira dalam masa yang luar biasa. Biasa kalau forum ni payah nak on time ni, tapi ngam-ngam 15 minit insyaAllah. Dan insyaAllah saya juga kena buat pengumuman. Apa yang sedang saya buat ni adalah mencatat semua perbincangan. Sebab pernah orang komen, moderator main telefon nampak. InsyaAllah nota-nota ni kita akan saya forward kepada Nazir. Nanti kita sewa-sewakan dalam guru masjid insyaAllah. Jadi mudahnya apa yang saya suruh sebut kepada kita tadi tentang ibrah atau pengajaran besar di sebalik kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dia nak bentuk jiwa manusia yang ada sifat tadhiyah, korbanlah apa sahaja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk lebih kita perlu memperincikan perkara tersebut. Saya rasa saat ini kita pun dah start panas enjin, aircon pun dah ready kan. Kira pun nak tinggal nak masuk je lagi, insya-Allah kita beralih kepada panel kita yang kedua, membincangkan tentang satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga kita dengar macam Ustaz Zul sebut tadi, berat pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, siapa-siapa juga di kalangan manusia ni lah kan, yang ada kelapangan padanya, ada istita'ah, kemampuan kepada dia untuk melakukan korban, dan dia pula pilih untuk tak mau nak buat sebab macam Ustaz Zul sebut, dia takut tertolak dan sebagainya, maka janganlah hadir di lapangan kami yang untuk salat Id pada hari raya korban nanti. Rawi Ahmad dan yang selain daripada itu. Jadi daripada hadis ni Ustaz, mungkin kita boleh cerita macam mana sebenarnya keadaan itu saja, untuk memahamkan kepada semua yang ada istita'ah, kemampuan ni tapi tak nak buat, apa kesan dan mungkin mudarat dia untuk bagi kita rasa nak berkorban insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara moderator, pencetus rumah Izan, dan yang saya kasihi lagi saya segani panel pertama, kanda saya Ustaz Zuramli. Kami duduk di satu tempat yang sama di Rawang, cuma rumah yang berbeza lah. Jadi kalau Biu Izzat sebut saya tiap bulan kat sini, pun saya fikir masa bila pula saya datang tiap bulan kat sini. Jangan juga nak datang ke sini jauh Ustaz kan, sejam setengah juga. Namun alhamdulillah yang juga saya kasihi kekanda saya Ustaz Ahmad selaku penterjemah bahasa yang kita pun sendiri tak tahu apa yang dibaca ni. Sebab saya tengok Ustaz Zuramli sebut tadi mata dia tunjuk ke depan, patut mata tunjuk ke sini. Bila tafsir pula dia sebut ke arah lain, tunjuk ke arah lain. Kita pun tak faham itu bahasa, hanya dia dan kawan dia saja yang tahu. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama, saya kira mungkin kali pertama dan mungkin kali yang keberapa di Masjid Al-Hasanah maupun di luar. Cuma saya tidaklah sekerap macam dua orang panel di kanan saya ni yang selalu sangat keluar di kaca televisyen. Saya kebanyakan di kaca TV Masjid Surau saja. Jadilah ya. Yang penting orang tanya biasa keluar TV, biasa. Di mana? Nanti saya tak boleh beritahu sekarang. Jadi insya-Allah malam ni
seperti mana yang telah ditaklifkan kepada saya untuk sedikit berkongsi berkenaan dengan tajuk korban. Bila sebut perkataan korban ini, sudah pasti kita kembali kepada perkataan asal qaraba. Maknanya satu amalan yang kita lakukan itu sudah pasti mendekatkan tujuan dengan perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada setiap hamba-Nya. Itulah tuan-tuan, tak lain tak bukan adalah mendapat pandangan di sisi Allah, mendapat redha daripada-Nya. Mereka yang hidup di dunia ini, carilah apa saja yang kamu nak, Allah Ta'ala bagi. Sebab kerana sifat Allah yang bersifat Maha Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, mintalah apa saja, Allah Ta'ala akan bagi. Baik mereka Islam, mereka yang bukan Islam, hatta yang Islam, bertopengkan Islam, hatta yang tak ada agama, yang tak percaya pada agama, mereka turut minta pada Tuhan. Allah bagi sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Kata Fadilatul Syekh Dr. Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsirul Ayatul Ahkam, sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala akan bagi kepada hamba-hambanya yang berada di dunia. Tetapi imam kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang bersifat Maha Pemurah. Dan kita orang Islam ini bukan setakat kita mengharapkan Ar-Rahman itu, tetapi kita mengharapkan satu sifat lagi daripada Allah, Ar-Rahim. Kata Fadilatul Syekh Dr. Ali As-Sabuni, Allah Ta'ala akan beri kepada hamba-hambanya di negeri akhirat. Sudah pasti mereka lah yang beragama Islam dan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, amin. Allah beri macam-macam pada kita, minta saja. Cuma saya baru ni dalam FB saya ada sahabat, dia post satu video Ustaz Surabi Yusan. Satu video ada seorang tengah berlari. Dia tengah berlari dalam masa yang sama diikat di belakang dia satu batang kayu dan diletak depan tu tuan-tuan satu uncang. Ikat dengan tali dan ditulis pada uncang tersebut simbol duit, S alang itu. Dia kejar demi kejar, dia cuba nak capai nilai uncang tersebut, sampai ke sudah tak dapat. Cuma hanya dia dapat sentuh saja, dia tidak dapat pegang. Dalam video yang saya tengok ini memberi tazkirah pada diri kita, kamu kejarlah dunia, carilah dunia, kamu akan dapat sentuh sikit. Sampai ke sudah kamu tak akan dapat apa yang kamu hajatkan. Dan kalau kamu dapat apa yang kamu nak, kata Rasulullah, kalau diberi satu gunung emas kepada kamu sekalipun, niscaya kamu akan mencari gunung emas yang kedua. Persoalannya, hadirin hadirat sekalian, adakah gunung emas yang kedua itu cukup bagi seseorang yang dah miliki gunung emas yang kedua? Sudah pasti inilah yang penyakit yang Nabi SAW risaukan umat di akhir zaman. Wala yakhdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Mereka ini akan dicampak penyakit yang dinamakan sebagai penyakit Al-Wahnu. Saya ulang, penyakit Al-Wahnu, bukan Ar-Rahnu. Ar-Rahnu pajak gadai itu pun penyakit juga. Yang mana sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Wahnu itu? Maka Nabi sebut hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia sampai lupa pada alam yang selepas daripada dunia. Kita akan melewati satu alam yang namanya alam kubur. Kita akan melewati satu alam yang namanya alam kiamat. Dan kita akan melewati satu alam di negeri akhirat. Itulah negeri kekal abadi. Cita-cita bagi kita semua hamba Allah yang beriman, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebab itu nak sampai ke tahap ini tuan-tuan, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala disarankan beberapa amal ibadat. Bila masuk saja bulan Zulhijjah, kita bagi orang yang tak terpilih lagi untuk melaksanakan ibadah haji lagi, maka dituntut pada kita untuk buat korban. Kalau mereka yang duduk di sana tuan-tuan yang dapat melaksanakan ibadah haji syukur, suka cita kita dapat maklum baru-baru ni pihak tabung haji dia start telefon lah, siapa-siapa yang menjadi tetamu Allah dan dipanggil
Namun dalam suka cita tu ada juga duka cita. Kerana yang patut dapat pergi tahun 2020 tu, bila masuk tahun 2022, maka tak dapat nak bagi. Sebab kenapa? Umurnya melepasi border yang telah ditetapkan oleh pihak Saudi 65 tahun. Sedih tuan-tuan. Buat rayuan, minta rayuan pihak tabung haji, dia kata kami boleh terima rayuan tersebut. Tapi ingat, bila sampai nama ke pihak Saudi, automatik dia reject tu nama tu. Sebab apa? Dia lebih daripada limit 65 tahun. Itu pun kena pastikan dia tak boleh sampai 65 tahun. 64 tahun 364 hari. Jangan lebih. Susah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, dalam ibadah korban ini, yang mana kita tahu Ustaz dah sebut berkenaan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Mereka yang berkemampuan diberi nikmat demi nikmat dari Allah Ta'ala, maupun dari sudut dia punya harta bendanya, pangkat darjahnya, dengan sebab kerana apabila tiba saja bulan Dzulhijjah, dia tak laksanakan satu ibadah yang menjadi sunnah, apa yang dibuat ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, maka orang ini, kata Rasulullah SAW, fala yaqribanna musallana, maka jangan kamu duduk dekat di tempat yang kami sembahyang. Nabi sebut musallana kerana Nabi SAW solat hari raya Aidil Fitri, Aidul Adha, Nabi akan sembahyang di kawasan lapang. Nabi dia buat begitu sebab kenapa? Mereka-mereka yang dalam keadaan uzur syar'i bagi perempuan dapat datang, paling tidak pun kalau mereka tak dapat sembahyang, mereka dapat dengar khutbah yang akan disampaikan oleh Nabi. Mereka yang lepas daripada solat Aidil Fitri, jangan balik dulu. Nabi akan sampai. Nabi nak mengajak para sahabat, apa yang kita pernah buat di bulan Ramadan itu dapat ditransferkan di bulan-bulan yang lain. Maka itu sebab hadirin hadirat sekalian, masa pun dah bunyi dah. Kita nak suruh mic tu dekat muzik. Kita berhenti sekejap, kita beri laluan kepada azan. InsyaAllah kita sekarang sambung selepas di sini. Nabi SAW dia sebut, jangan hampiri tempat kami solat. Mana tempat kami solat, sebentar lagi kami akan menyembelih binatang-binatang. Lepas itu Nabi beri amaran keras. Mereka yang apabila dikurniakan nikmat demi nikmat, mereka lupa untuk meletakkan diri mereka ini salah seorang daripada bersyukur di atas nikmat tersebut, maka Nabi SAW suruh mereka berfikir dulu, tegur cara dengan mengatakan bahawa jangan duduk berhampiran dengan kami, sebab kerana kamu sebagai manusia Allah Ta'ala jadikan kamu luaskan rezeki, maka hendaklah korbankan sebahagian daripada apa yang kamu. Sebab itu Allah tegur kita banyak dalam Al-Quran. Antara yang kita akan sebut tuan-tuan dalam surah Ar-Rahman, yang tunjuk sifat yang maha pemurah, akan kita sampai satu ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang selalu baca Quran, yang dah sampai surah ini, dia akan tahu ulangan tersebut sebanyak 31 kali. Orang yang biasa dengar dan biasa sampai, dia akan tahu ini teguran daripada Allah. Kalau aku diberi nikmat kekayaan, nikmat harta benda yang banyak, jangan lupa kepada mereka-mereka yang dalam keadaan kesusahan. Sebab itu ibadah korban ini menjadikan diri kita peduli kepada rakyat, jiran, sahabat anda di sekeliling kita. Sebab itu saya tak pernahlah sampai ke Kemboja, tapi bantu juga sahabat-sahabat cari ibadah korban di Kemboja. Bila dia cerita di Kemboja ni, rupanya memang ada orang yang tak pernah makan daging pun ada. Kita kat sini terlebih daging. Dan dalam kita terlebih daging tu ada juga di celah-celah kita tu tuan-tuan yang jarang-jarang makan daging sebab terlalu mahal. Maka dengan sebab kerana kita berkorban itu salah satu daripada mengikatkan hati kita dengan hati sahabat anda kita, kerana itulah yang meletakkan seseorang itu tuan-tuan menghampirkan dirinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab itu dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-37 Allah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
Allah sebut dalam surah Al-Hajj 31 ini, 37, daging dan darah binatang tidak sekali akan sampai kepada Allah, melainkan tetapi yang sampai adalah amalan ikhlas yang berdasarkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas itu saya teringat tuan-tuan, bila sebut tentang hubungan kita dengan manusia ni, Nabi pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Takkan beriman seseorang itu kalau dia tak jaga perasaan saudara mara, sahabat, jiran dia seperti mana dia boleh jaga diri dia sendiri. Kalau kita pun tak suka berada dalam kesusahan, maka sahabat kita apatah lagi. Tapi nak buat macam mana? Kehidupan mesti diteruskan. Tapi saya kadang-kadang saya terfikir juga tuan-tuan, lembaga zakat Selangor dia ada juga panggil saya untuk bagi talk kepada asnaf-asnaf. Ada asnaf yang tak nak duduk di kepompong fakir miskin ini, mereka berubah usaha untuk mencari rezeki. Tapi ada juga segelintir, saya kata tak bukan banyak, segelintir di kalangan fakir miskin ini yang suka tuan-tuan ni diberi tiap bulan. Dia malas nak kerja. Bila dia tengok trek umur muda. Saya dulu jawatan kuasa masjid imam di Masjid Bandar Tasik Puteri. Jadi kita ni terlibat juga dengan Amir Qaryah. Bila kita tengok tuan-tuan nama-nama, banyak ada di kalangan fakir miskin yang tersenarai itu usia dia bawah 40-an. Dan kita pergi cek tuan-tuan, masih lagi berkemampuan untuk mencari rezeki, tapi dia seronok sebabkan orang memberi dan terus memberi. Dia tak suka menjadi orang yang selalu memberi. Sebab itu Nabi SAW bukan setakat ibadah korban, Nabi halang untuk datang ke tempat sembahyang, tetapi Nabi pun pada pernah menyebut yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti Nabi suruh kita ini memberi, berkorban, daripada kita duduk menunggu waktu zuhur terima daging. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, Nabi kita Muhammad pernah ditanya dari sudut dia punya bonus apa yang kita akan dapat dalam ibadah korban. Nabi SAW pernah menyatakan bahawasanya antara amalan yang Allah Ta'ala paling suka pada tiap-tiap kali bulan Zulhijjah, min hiraqatid dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Nabi SAW ditanya apakah amalan yang paling sesuai afdal untuk kita lakukan pada bulan Zulhijjah ini. Nabi kata mengalirkan darah haiwan korban. Saya mengaji di Mesir tuan-tuan, di Damanhur, yang tempat sekarang ni adik-adik tuan-tuan ni tak mengajar di furuk. Jadi kalau belajar di furuk-furuk ni tuan-tuan ni, bila musim korban ni subhanallah, setiap rumah tu boleh katakan ada saja ibadah korban dibuat. Dan di korban dia tak macam kita Ustaz Zuram. Kalau kita kat sini tuan-tuan 10 orang duduk rumah seku, itu risau lembu nak kena sebelit. Tembok seorang tu yang uruskan. Yang saya takjub teruja ni apabila lembu tu tuan-tuan yang besar yang kita beli, lembu sadar hampir ke 10 ke 15 ribu yang paling besar tu, dia boleh sembelih tuan-tuan atas bangunan tempat mereka duduk di bawah tu. Dan lembu tu tuan-tuan macam aku, dia tahulah bila sampai waktu usia ni, ni tempat aku nak korban, kena sembelih. Dia boleh ikut tuan-tuan naik tangga itu yang tak tahan. Dia boleh naik tangga. Ada ustaz kita yang belajar kan mesti. Dia tak payah pakai elektrik macam kita sampai nak kena paksa jolok untuk keluar begitu. Tak payah, turun naik. Subhanallah, ardu kinanah, bumi tuan-tuan para nabi. Hari itu juga menyaksikan tuan-tuan Allah turunkan hujan, membersihkan dabah-dabah tersebut. Sedangkan di bumi Arab kita tahu mereka ni susah turun hujan. Sebab itu banyak yang Nabi bercerita dalam hadis, Nabi duduk di kawasan lapang, bukan solat hari raya semata-mata. Nabi solat antaranya solat yang namanya istisqa, minta hujan. Nabi minta hujan, Allahumma aghithna, Tuhan turunkanlah hujan. Maka turun. Bila turun pula tuan-tuan lebat. Bila lebat pula tuan-tuan sampai banjir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi pun tuan-tuan berdoa balik, Allahumma hawalaina wala alaina.
wahai Allah, kau turunlah hujan di sekeliling kami, jangan ke atas kami. Maka sahabat dia menyaksikan ketika itu tuan-tuan mahal Insya Allah Ta'ala takjub. Di Madinah tuan-tuan hujan di sekeliling saja, di tengah tak kena. Subhanallah. Jadi kita boleh amalkan doa ini. Di sebab itu hadirin hadirat sekalian, ibadah korban ini melatih kepada kita di sisi Allah. Allah Ta'ala nak tengok bukan dari sudut bilangan yang banyak, tetapi pentingnya adalah keikhlasan apa yang kita korbankan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustaz Ali. Saya kira daripada 7 poin utama yang dibincangkan tadi, yang mengajar kita tentang sebenarnya benda yang kita nampak susah sekarang, yang berat itu ada imbalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira dengan yang mudah dan jelas, kita boleh hadam dengan baik. Kita nak terus kepada pusingan kita yang kedua dan juga merupakan pusingan yang terakhir. Kita 2 pusingan di malam ni. Nak balik kepada pembincangan tadi kepada bagi Ustaz Zul kita berkenaan dengan kisah Habil dan Qabil dan juga kaitannya dengan ibadah korban yang tertolak. Seperti mana yang saya sebut tadi, kita tangguh pada musim yang kedua ni. InsyaAllah kita akan mendengar jawapan tentang perkara tersebut. Fala tafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Ustaz Izaz Al-Fadhil, Ustaz Jalil, rakan saya Ustaz Ahmad. Macam tu Ustaz Ahmad? Oh macam tu. Rakan adik-adik saya daripada Masjid Hasanah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, antara benda-benda yang paling sedap kata hikmah ketika kuliah ialah pusingan terakhir. Jadi Alhamdulillah, maknanya ialah ulama pun katakan khairul kalami man qalla wa dal. Perkataan baik itu dia bukan mesti panjang, tetapi yang penting adalah menunjuk. Semua yang dikasih sekalian, pastinya soalan ini menjurus kepada tajuk kita, yang korban yang kita lakukan pada tahun ini sebenarnya dia adalah kesambungan daripada apa korban yang diajar oleh Rasulullah. Dan apa yang diajar oleh Rasulullah tentu berkesinambungan dengan apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Dan tak berhenti di situ, sehinggalah bersambung kepada pengorbanan yang pertama di alam ini. Sebab itu ibadah korban adalah ibadah yang paling tua, dan kita lakukan pada tahun ini 15, 16, 17 hari lagi. InsyaAllah kita sedang melakukan rantaian itu. Dan boleh bayang betapa besarnya semua yang dikasih sekalian. Dan kerana itulah semua yang dikasih sekalian, apabila kita kalau macam inilah, kalau saya nak ajak tuan-tuan untuk bersama dengan saya, ya, kita lakukan satu ibadah. Kalau saya nak tanya tuan-tuan, mungkin saya tak dapat bercakap dengan semua orang, tetapi kalau saya tanya tuan-tuan tolong jawab mungkin dalam hati, apakah tujuan tertinggi kita lakukan ibadah? Tujuan tertinggi kita lakukan solat. Apakah tujuan tertinggi kita duduk i'tikaf dalam rumah Allah pada malam ini? Apakah tujuan tertinggi kita bangun tahajud di waktu malam? Apakah tujuan tertinggi kita membaca Al-Quran? Oleh kerana saya bertanya dan tuan-tuan jawab dalam hati, silap pula punya, kan? Sampai saya tak tahu pun, ya. Kalaulah macam Syekh Qadir Jilani dia lain, kan, dia pernah pergi ke satu tempat, Masya Allah, tak payah ceramah, lepas 10 minit dia duduk di hadapan satu padang menangis, sebab seolah-olah hati itu tersentuh. Tapi kerana tuan-tuan jawab dalam hati, mungkinlah yang menjawab. Setuju atau tidak semua yang dikatakan, semua ibadat yang kita lakukan, tujuan tertingginya adalah untuk kita hamba dekat dengan Allah. Tujuan tertinggi yang kita kata dapat pahala. Apa tujuan dapat pahala? Sebab nak dekat dengan Allah. Ada orang kata nak syurga. Sebab kenapa syurga? Sebab nak dekat dengan Allah. Saya nak dapat redha Allah. Kenapa nak dapat redha Allah? Sebab bila saya dapat redha Allah, saya dekat dengan Allah. Baik, apa yang saya nak? Apa yang saya nak, Masya Allah, malam ni, ya Allah, sebut terlebih dahulu atas amanah ini semua yang dikasih sekalian. Kalaulah solat itu nak dekat dengan Allah, solat tetap dinamakan solat.
Kalau puasa nak dekat dengan Allah tak diubah, tetap dipanggil puasa ataupun saum. Kalaulah zakat nak dekat diri dengan Allah, maka tetap dinamakan zakat, cuma tujuannya nak dekat diri dengan Allah. Qiraah Quran tetap dinamakan qiraah Quran ataupun tilawah, walaupun kita baca Quran nak dekat dengan Allah. Apa saja tuan-tuan senarailah, dia ada nama yang dikekalkan, kecuali ibadah korban. Ibadah itu sendiri tujuannya adalah untuk dekat dengan Allah, dan ibadah itu ditukar menjadi nama korban. Taklah kita nampak bahawa Masya Allah, ibadah itu kalau aku tak buat tahun ini, alangkah ruginya aku. Ketika peluang Allah buka untuk hamba ini datang sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Allah gunakan kalimah watlu. Para mufassir menyatakan Allah tak kata waqra alaihim, Allah kata watlu alaihim. Sebab utlu dan qiraah tilawah dan qiraah syai'aini mutafariqain, dua benda yang berbeza pada garis yang sangat halus. Iqra' baca, tilawah baca sampai faham. Maka Allah sebut pada Nabi Muhammad, watlu alaihim, Muhammad bacakan kepada mereka naba, berita besar, ibnai, dua orang anak Adam, bil haqq, cerita betul-betul. Maka sebab itu bila saya nak bercakap, Masya Allah, adakah saya mampu untuk menyambung apa yang Allah minta disampaikan kepada umat ini? Sebab satu, Allah kata bacakan supaya mereka faham, dan ceritakanlah dengan sebenar-benarnya. Zaraf, apabila qarraba, kedua orang anak Adam yang nama Qabil dan Habil, kedua-duanya melakukan korban. Apa yang berlaku semua yang dikasih sekalian, setelah kita, marilah kita berkorban. Maka Allah kata dan ingatkan, il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Maka Allah terima satu daripada mereka, walam yutaqabbal minal akhar. Dalam bahasa kita, kalau dah bagi tahu satu tak diterima, sudah cukup bagi tahu bahawa satu lagi satu diterima, dah tahulah bahawa satu lagi tak diterima, sebab ada 2 orang saja, bukan 10 orang. Tetapi Allah nak bagi tahu satu benda paling penting. Dan sebab itu saya katakan bahawa kesimpulan yang berlaku, apa yang dalam minda dan jiwa yang ada pada Habil adalah apabila Allah perintah untuk dia melakukan korban, maka dia lakukan terbaik. Sebab itu roh korban adalah melakukan terbaik, barulah diterima. Bukan bila Allah perintah korban, maka Qabil tak berkorban, maka hanya Habil yang berkorban. Tetapi tak, dua-dua berkorban, tetapi siapa yang melakukan korban terbaik. Maka sebab itu ini sangat selari semua yang dikasih sekalian dengan roh ibadah tadi untuk dekat dengan Allah. Kenapa semua yang saya kasih sekalian, doa Nabi yang tak pernah putus, sering dibacakan oleh Nabi dalam riwayat Sunan Nasa'i sebagai contoh. Nabi kan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan sebab itulah kenapa ibadah korban menjadi tinggi. Bukan sekadar sebab nanti kalau kita nak bincang tentu banyak Ustaz kan, bagaimana sebenarnya dalam hidup kita ni kita perlukan satu benda dari Allah untuk kita boleh hidup, yang namanya berkat. Dan orang yang apabila dia melakukan korban dalam hidupnya, maka disitulah mula Allah berikan berkat untuk hidupnya. Maka ayah-ayah yang sanggup berkorban, maka dialah yang dalam makna di luar makna ritual, maka dia sanggup berkorban, barulah dapat keberkatan. Hari ini tuan-tuan, kita tak pergi ke Mekah, dah saya tengok air pun nama barakah. Tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, air ini pastinya air apa tuan-tuan? Air Zam. Pastilah kalau kita pergi Mekah kan,
Di situ Allah beritahu, dan saat kita minum kita tahu bahawa air Zam-Zam yang keluar tak tahu berapa ribu galon satu hari, yang keluar dah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, adalah berkat pengorbanan seorang wanita. Maknanya bila seorang wanita sanggup berkorban atas nama seorang ibu, maka di atas berkat itu Allah tunjuk bagaimana Zam-Zam yang berkat sampai kita boleh minum, bukan kita seorang tetapi seluruh orang yang pergi ke Mekah. Bagaimana orang yang zaman berzaman dapat meminumnya. Kenapa? Seandainya, contoh simple je, Siti Hajar tak nak ketika Nabi Allah Ibrahim suruh duduk di sana atas perintah Allah, bagaimana mungkin nanti akan keluar air Zam-Zam? Dan pada saat Nabi Allah Ibrahim memerintah Nabi Ismail dan Nabi Ismail sanggup disembelih, bukankah kemudian Allah ceritakan dengan sebab pengorbanan itu berkatnya adalah lahir pada zuriat, maka sebetulnya lahirlah zuriat daripada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, zuriat yang terbaik Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udan bin Tirah bin Muqawwil bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim, daripada sembelihan yang mereka sanggup berkorban. Dengan sebab itu Allah berikan, Masya Allah, zuriat makhluk terbaik. Sebab itu seandainya kita berkorban, dan syarat berkorban adalah lakukan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, kerana hanya Allah menerima yang terbaik. Kan itu semua yang dikasihkan simple lah. Mungkin sebagai menjawab juga bagaimana amal korban itu akan jadi tertolak. Dan tadi saya bawa sama ada ritual sembelihan korban ataupun sikap korban yang terbit daripada pemahaman amalan korban yang kita lakukan. Maka semua yang saya kasih sekalian, maka setiap amal nak Allah terima, biasanya ada dua benda yang kita kena ingat, ya. Bahkan tuan-tuan, saya tak pasti Masjid Hasanah, tapi saya rasa kalau masjid lain pun sama. Ada tak tuan-tuan kalau tadi lepas maghrib tuan-tuan ada doa pada Allah? Ini termasuk saya tuan-tuan, bukannya tuan-tuan saja, termasuk saya. Adakah satu patah perkataan hari ini tuan-tuan doa pada Allah, ya Allah, terimalah amalku di bulan Ramadan dulu ya Allah. Agaknya adakah? Oh, jawab dalam hati, Masya Allah, ya. Yalah, dia dah sampai tahap tinggi tuan-tuan, dia bukan lagi mulut menjadi bicara, kan. Ya, saat kita bercakap tentang korban, aku bercerita tentang aku dan dia yang tidak ada antara di antara keduanya, kan. Jadi baik, semua yang dikasih sekalian, kenapa? Sebab Ibn Abbas menyatakan bahawa para sahabat yang hidup kemudian, orang-orang tabi'in, maknanya amalan salafus soleh dahulu adalah Ramadan berakhir 6 bulan kemudian mereka masih doa pada Allah untuk amal mereka diterima. Kita habis Ramadan, mafat, mendalam berlalu. Tetapi Masya Allah 6 bulan, satu benda yang Masya Allah. Maka sebab itulah ulama Ibn Rajab Al-Hambali menulis beza antara orang-orang kemudian dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang yang kemudian dia fokus pada amal, dia fokus pada amal. Orang terdahulu fokusnya adalah, adakah amalku diterima oleh Allah? Adakah amalku Allah terima? Adakah Allah ambil apa yang aku berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru sebab itu semua yang saya hormati dan saya katakan berbeza. Kenapa? Bila kita hanya sekadar buat, bila kita amal, maka jadilah sekadar buat. Tetapi kalau kita minta Allah terima kerana nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan buat yang terbaik. Tak mungkin kita akan berikan yang bodoh pada Allah, seperti mana Qabil yang berikan yang bodoh pada Allah apabila Allah minta supaya boleh melakukan korban pada ketika itu. Sebab itu untuk amal kita terima ada dua saja tuan-tuan. Yang pertama, benda yang kita buat, amal yang kita buat itu mesti betul, ya.
mesti betul menurut seluruh perkiraan akidah, syariah dan akhlaknya. Mesti betul. Tak mungkin satu amal solat Allah terima kalau rupa-rupanya kita solat dalam keadaan jahil, tak betul. Jadi sebab tu ringkasnya adalah mesti betul. Yang kedua, untuk Allah terima, mesti amal yang betul tersebut dibuat betul-betul. Maknanya kalau kita buat betul-betul lah kita solat, tetapi tak betul-betul sampai kita benar-benar khusyuk pada Allah, bagaimana Allah nak menerima solat kita? Maka kan itu dalam Islam adanya dalam hadis yang Nabi menyebutkan tentang derajat ibadat an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah sampai satu tahap kita melakukan ibadah kerana dekatnya dengan Allah seperti kita melihat Allah atau merasai keadaan kita sentiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru semua yang dikasihi sekalian, dua doa sebagai penutup soalan ini. Ya Allah, sekali lagi taufikkanlah kami ya Allah, buangkanlah bakhil kami ya Allah. Cakap pada bakhil yang ada di lubuk hati, Allah sebenarnya nak beri kita banyak rezeki saat kita berkorban pada tahun ini. Kalaulah kerana risau tentang duit, tadi Al-Fadhil Ustaz Jalil sebutkan tentang si'ah, tentang keluasan yang Allah yang dikatakan oleh Nabi SAW, sebenarnya Allah memang nak beri kita kelapangan dan keluasan dengan syarat kita berkorban pada tahun ini. Dan ya Allah, tahun ini kita korban dengan takbir kita, sembelihan kita, kerana kita bercerita tentang bahagian. Allah bercerita tentang setiap helai bulu daripada binatang dan titis darah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan berhenti untuk berpolemik apa saja masalah ketika proses melakukan korban, sebab hati kita tetap ingin, aku nak dekat dengan Allah, aku nak dekat dengan Allah, aku nak dekat dengan Allah. Semua yang dikasihi sekalian, ketika Nabi Allah Ibrahim pada hari yang disebut hari Nahar ke-10 daripada Zulhijjah, dan bawa keluar Nabi Allah Ismail untuk dilakukan benar-benar sembelihan. Saya nak cerita sikit saja apa yang berlaku dalam rumah. Sebab rumah Nabi Allah Ibrahim sangat dekat dengan Baitillah. Ketika keluar daripada rumah untuk Nabi Allah Ismail dibawa untuk disembelih, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu, maka si ibu telah memakaikan pakaian yang paling cantik, menyikat rambut dan memberikan minyak, dan isteri melepaskannya dengan penuh rela tanpa sedikit sebesar zarah rasa terkilat, sebab itu perintah Allah. Jangan pernah kita rasa bahawa drama sedang berlaku. Nabi Allah mungkin Siti Hajar mungkin duduk di biliknya menangis meratap, kenapa ini? Tidak berlaku semua yang dikasihi sekalian. Sebab jiwa mereka yang Allah minta kita belajar, bahawa dilepaskan anaknya, diberi wangi-wangian, diberi pakaian yang terbaik, disikat, dimandikan dan dilepaskan pada ketika itu. Dan kerana itulah, daripada korban tersebut yang benar terbit daripada lubuk hati, kerana betul dan dibuat betul-betul, maka amal itu sampai pada Allah. Sepanjang tahun kita dijaga oleh Allah dari sudut rezeki. Sepanjang tahun Allah dekat dengan kita dalam bentuk hidayah, inayah dan berkah. InsyaAllah kita doakan Allah kurniakan apa yang Allah beri kepada para anbiya terdahulu, orang soleh, para orang soleh terdahulu, dan juga para awliyaillah, agar kita dapat mengikut jalan kita sesuai dengan apa yang Imam bacakan dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebab ini dah memang pusingan akhir. Ampun maaf daripada saya seorang ni. Pasti ada perkataan saya yang tak baik dalam cuba nak buat baik, tetapi pasti ada kelemahan hamba ini. Maka dengan penurunan rendah diri saya memohon kemaafan. Dan kalau tuan-tuan dalam hati kata okeylah, aku maafkanlah dia, saya serahkanlah mic ni kepada Ustaz Izan. Baik, Alhamdulillah. Untuk pusing yang kedua ni saya kira penerangan yang sangat baik. Bengkak jari tadi, poinnya banyak, perbincangan ni sangat lumayan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat berusaha setidak-tidak melakukan yang terbaik, insyaAllah.
agar akhirnya semua ibadat yang kita lakukan, khususnya pada pengorbanan kita ini, pengorbanan yang diterima, bukan yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, insya-Allah kita akan beri kepada Ustaz Adil yang akan sebut secara ringkas keseluruhan perbincangan hari ini sebagai khulasah, hikmahnya, pengajarannya mungkin sikit lagi, dan juga kesimpulan akhir untuk menutup majlis pada malam insya-Allah. Fala tafadhal mashkura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan saya doakan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Amin. Jadi tuan-tuan, sebagai khulasah perbincangan kita pada malam ini, panjang lebar kita dah sebut tentang ibadah korban. Cuma serta ingat kata-kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk mengelakkan korban kita ini tertolak, dia suruh kita capaikan tingkat-tingkat dalam kita nak Allah Subhanahu wa ta'ala pandang amalan tersebut mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu hebat di kaca pandangan Allah Ta'ala. Pertama sekali adalah seorang hamba, dia dapat ruangkan masa dia untuk mendalami ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan agama. Sebab itu dalam hidup, dia tak boleh pisahkan hidup mesti kait dengan agama. Pergilah mana-mana sekalipun, kita tidak akan disesatkan. Kerana hari ini musuh kita bukan setakat yang tak nampak, yang nampak lebih ramai hari ini. Sebab kenapa? Kita memang hujung dunia. Sebab kada berdasarkan dengan ilmu pengetahuan lah yang hari ini kita tanam kepada anak-anak generasi kita, supaya dia mencintai antara yang disebut oleh Fadilatul Syekh kanda saya tadi, Ustaz Zulamli, cintakan akan Al-Quran, cintakan akan ulama, cintakan akan ustaz dan ustazah, kerana mereka lah umpama macam seolah-olah menerangkan kehidupan kita, meniti kehidupan berdasarkan kepada ilmu. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, susah manusia nak meletakkan diri dia ke tingkat yang kedua, ialah beramal dengan ilmu pengetahuan. Susah kan? Apa itu kami yang bercakap di depan, kami risau. Mengajak manusia kepada kebaikan, dalam masa yang sama kami sendiri tercicir dalam kebaikan itu. Allah Ta'ala katanya, sebab itu Allah bagi teguran kepada orang-orang yang hanya pandai bercakap tetapi tidak pandai kotakan. Allah sebut dalam surah As-Saff pada ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mengapa kamu cakap tapi kamu tak kotakan, kamu tak buat sebagaimana apa yang kamu katakan? Kabura maqtan, amat besar kemurkaan di sisi kami. Orang yang cakap tak suruh bikin. Itu saya terjemah bahasa kita orang bagi ni, supaya kita mudah faham. Susah nak meletak amal. Mudah-mudahan Allah pandu kita macam mana yang didoakan sama-sama tadi. Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita melaksanakan ibadah korban. Amin. Yang ketiganya, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sudah pasti mereka yang beramal ini capaikan nikmat yang disebut dengan keikhlasan. Ikhlas ni memang susah. Lepas itu kata-kata bijak pandai, dia kata ikhlas ni umpama macam belut. Tahu belut? Bukan untuk kuat semata-mata. Belut ni memang susah kita nak pegang dia. Nak masak sebelum kita kuat bukan senang. Tapi akhirnya lambat laun Ustaz Zul kita dapat pegang juga. Itulah ikhlas. Dia susah, dia lintas dalam hati kita ni. Ya Allah, tuan-tuan ingat orang yang letak duit dalam tabung untuk tuan-tuan ikhlas. Apa maksud ikhlas? Saya mengajar di sekolah agama menengah rawang. Saya tanya anak-anak murid saya, siapa yang dapat terjemah makna ikhlas, Ustaz bagi hadiah. Seorang pun tak terjawab. Itulah ikhlas. Tak boleh nak digambarkan. Tapi orang kita hebat. Ni tak ikhlas lah ni, tak ikhlas lah ni. Ada boleh nilai orang tu, nampak ikhlas lah. Pelik orang kita. Sebab itu ikhlas ni, kata Imam Ghazali, itulah tempat yang paling susah untuk kita dapat. Dan yang keempatnya, susah untuk kita buat dan kita usahalah untuk capai ke arah yang keempat. Apa dia? Itulah yang dinamakan sebagai istiqamah. Istiqamah
ataupun kita sebut konsisten. Dan kita kena faham, istiqamah ini adalah berterusan amalan-amalan yang berbentuk kebaikan dan amalan-amalan yang berbentuk ketaatan semata-mata, yang kita meneruskan amalan itu sampailah akhir hayat kita. Maka itulah yang dinamakan istiqamah. Ada pun perkara-perkara amalan-amalan menjurus kepada maksiat, kemungkaran, itu istiqamah, itu bukan istiqamah. Kadang ada orang datang, alhamdulillah ustaz, saya sejak daripada muda sampai sekarang tua ni istiqamah 32 ekor. Kita pun nak heran rasa nak balik mic kat dia. Itu tak panggil istiqamah. Perkara istiqamah ini tuan-tuan, amalan yang kita lakukan. Lepas tu apa yang dicerita oleh Ustaz Zuramli tadi, amalan sahabat ni sampai di 6 bulan yang selepas daripada Ramadan pun mereka minta kepada Allah, wa amalan mutaqabbala, ya Allah terima amalan kami di bulan Ramadan dulu. Kami pernah baca Quran, kami pernah puasa, kami banyak zikir, kami banyak sedekah, kami banyak wakaf. Mudah-mudahan luar daripada Ramadan pun kami dapat transfer amalan tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan, 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi dapat kita simpulkan tuan-tuan. Itulah manusia. Kalau dia buat 4 perkara ini, insya-Allah mudah-mudahan kehidupan kita sepanjang usia kita 60-70 tahun, 80-90 tahun mendapat barakah. Jaminan di sisi Allah Ta'ala, mereka ini akan mendapat naungan pada hari kiamat. Amin. Yang keduanya, mereka ini ketika mana akan disoal syasat di alam kubur. Kerana dalam hadis riwayat Imam Bukhari ada cerita, mereka yang hidup sunnah Nabi di dunia, mereka ini akan disoal. Malaikat muka lagi akan tanya kepada seseorang yang dah berhijrah, ma ilmuka bihadzal rajul, wahai haji, wahai hajah, ni sekarang ni pemuda yang kami paparkan kepada haji hajah ni, siapa dia? Maka ketika itu Nabi cerita ada 2 golongan yang akan menjawab. Pertama, golongan mukmin, awil muqin. Pertama, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi SAW, yang terimanya Quran bawa pada umat dia. Mereka akan menjawab, pemuda yang kamu paparkan kepada kami, wa Muhammad, Muhammad, Muhammad. Itulah Nabi kami Muhammad SAW. Sedangkan track record hidup dia bukan hidup pada zaman Nabi. Dia tak pernah pun dengar ucapan seperti yang disampaikan oleh Nabi. Dia tak pernah duduk satu dalam majlis dalam peperangan bersama dengan Nabi. Tapi dia boleh sebut dengan Muhammad, itu Nabi kami Muhammad. Malaikat tak pelik. Sebab apa? Mereka dah tahu bahawa qad alimna in kunta lamukin Nabi. Sesungguhnya kami dah tahu kamu akan dapat jawab, pemuda ini sudah pasti itulah jawapan yang kami nak, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tapi soalan ini kami tetap akan tanya, sebab dia memang SOP dan kubur. Tapi tak ada sebuah SOP itu. Memang kami akan tanya, apa reaksi daripada malaikat yang muka nakir? Dia kata 6 soalihan, tidurlah haji. 6 solihatan, tidurlah hajah. Sebab kamu sudah menunjukkan keimanan kamu terhadap pemuda yang kami tanya kepada kamu hari ini. Dia suruh kita lihat bila pula akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi jangan pula jawab pula balas balik, malaikat tak payah suruhlah kami tidur. Kami dalam masjid pun selalu tidur. Belagak pula. Next question pada muka. Tapi ada golongan yang kedua yang Nabi risau ni. Nabi tak nak kita jadi macam ini. Apa dia? Bila ditanya soalan yang sama, kamu kenal tak ma'in muka bihadzal rajul? Mereka mengatakan, kami dulu hidup di dunia banyak kami dengar cerita pasal pemuda ni, tapi kami tak tahu siapa dia. Allahu akbar, auzubillah. Kerana inilah yang disebut golongan yang hipokrit, yang Allah Ta'ala bagi macam-macam kepada dia, tetapi dia memilih jalan untuk lari jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hari Jumaat kita baca surah Sajadah, solat subuh kita. Kemudian kita baca surah Al-Insan. Ustaz, imam kita akan baca imma syakira wa imma kafura. Sama ada kamu nak memilih jalan untuk bersyukur ataupun kamu memilih untuk jalan kufur. Sudah pasti orang yang hadir dalam majlis ilmu ini, mereka mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Apa sahaja yang dilakukan itu
Allah pandang mereka ini hamba yang menilai pemberian itu bukan milik mereka sebenar. Mereka hanya sebagai tempat transit, dan apa yang disumbangkan, dikorbankan, itulah hakikatnya milik seseorang hamba. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tepat hampir kurang lebih 9:30. Jadi kita berhenti dululah. Jadi saya mohon maaf sekiranya mungkin kalau tadi Ustaz Zuramli pun dah disebut kasar bahasa, mungkin saya pun begitu juga, ya, ada menyebabkan tuan-tuan terasa ialah kadang-kadang kita lain negeri ni kadang-kadang bila tercakap kita makna yang baik, tapi bila dengar tu rasa macam kasar bunyi. Tapi yang mohon maaf, ini di atas kesilapan kata-kata. Mudah-mudahan insya-Allah kalau ada rezeki kita dapat bersua sekali lagi dalam kuliah-kuliah majlis ilmu maupun kuliah subuh ataupun kuliah maghrib. Jadi apa yang saya kongsikan pada malam ini khususnya motivasi buat diri saya sebagai seorang musafir yang mencari tuan-tuan nilai redha daripada Allah. Dan umumnya pada tuan-tuan ambil kesempatan hidup di dunia sinilah tempat kita beramal ibadat, buat kerja keras. Bila kita akan rehat-rehat tu di negeri yang namanya negeri akhirat. Kalau di dunia saja sudah kita singgah satu tempat yang namanya taman syurga, esok di akhirat tak peliklah kalau salah seorang daripada nama yang tersenarai ahli syurga di kalangan kita yang sentiasa hidupkan majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang baik saya kongsikan pada malam semuanya daripada Allah. Yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asasnya selesailah perbincangan yang saya kira sangat banyak, lebar panjang kita membicarakan tentang korban, dan juga mudah-mudahan terselamatlah kita daripada kategori yang kedua, iaitu korban yang tertolak. Di sebagai kesimpulan pada malam ini, untuk menutup majlis, yang pertamanya marilah tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat sekalian, untuk usaha kita melakukan taat semaksimum mungkin dan jadikan ia yang paling baik. Dan khusus untuk bulan yang sangat besar ini, perayaan yang sangat besar, macam Ustaz Zul cerita tadi, ada orang yang terhalang malah boleh dihukum bunuh kerana melakukan ketaatan padanya. Kita bunuhlah. Kalau masjid ada kosong, masuklah. Kalau habis kat masjid, carilah solusi kita atau di mana sahaja yang boleh kita buat sebagai simbolik pengabdian kita kepada Allah, melakukan ibadat yang Allah paling cinta dan kasih pada bulan yang penuh barakah ini. Dan yang kedua dan juga yang terakhir, marilah sama-sama kita sampaikan perbincangan kita pada malam ini sebagaimana pesanan Nabi kepada para sahabat yang hadir dalam khutbah wada', untuk kita sampaikan kepada orang yang tak sempat hadir. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan kebaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ahli panel kita, bagi Ustaz Zuramli, Ustaz Ad-Dabanhuri, nama itu lama tak sebut, Ustaz Ahmad kita selaku penterjemah pada malam ini, seluruh kuasa pelaksana daripada kuasa Masjid Al-Hasanah, tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat dan jemaah yang sentiasa konsisten sepanjang aktiviti dianjurkan oleh pihak masjid. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita semula. Beginilah indahnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wakili semua yang ada di depan ini, saya menyusun 10 jari memohon maafan. Mana yang silap, mana yang salah, minta maaf juga mana yang tersasul dan sebagainya. Maklumlah moderator 5 minit sebelum 5 minit sebelum majlis baru tukar orang kan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kebaikan hendaknya. Sekarang itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengurusi kita atau tutup salam. Kita tutup majlis pada malam ini dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma